Okey, selamat sejahtera tingkatan 3 semua. Harap semua sihat. Okey, selamat kembali ke kelas untuk Mei minggu 4. Hari ini kita akan sambung bab 6. Okey. Untuk 2 minggu lepas kita sudah belajar bentuk tenaga. Harap masih ingat. Okey, untuk minggu ini kita akan belajar jenis arus, arus elektrik. Okay, kamu sudah belajar arus dekat tingkatan 2. Hari ini kita akan belajar 2 jenis. Okay, lepas tu kita akan belajar transformer. Okay, bukan transformer robot tu transformer untuk elektrik. Okay, so jom kita masuk untuk arus. Okay, kita ada 2 jenis arus. Okay, arus terus atau dalam bahasa Inggeris kita sebut direct current, okay, DC, dan arus ulang alik AC, alternating current. Okay, so biasanya arus terus ni kamu akan jumpa dalam sumber elektrik yang bersaiz kecil macam bateri. Okay, kamu punya bateri kecil tu pakai DC. Okay, untuk arus ulang alik atau AC biasanya kita dapat dalam bentuk elektrik yang lebih kuat macam kamu punya plug. Okay, plug dinding, okay, palang dinding. Okay, elektrik yang datang kepada rumah kamu, okay, bekalan elektrik, itu kita guna AC. Okay, so biasanya DC dia lebih lemah, AC dia lebih kuat. Okay, DC ni biasa dia letak, biasanya dia ada dalam jam, okay, jam tangan, okay, permainan, okay, benda-benda macam tu lah. Okay, so untuk AC ni dia lebih kuat sikit. Okay, so DC dia tak dapat nak bunuh kamu. Kamu sentuh bateri, kamu tak mati. Tapi AC ni kalau kamu sentuh, kamu akan mati. Sebab AC ni dia lebih kuat. Okay, sangat kuat. Okay, so macam mana kita tahu itu AC ke DC? Kita guna alat ini. Okay, kita guna alat ini. Apa nama dia? Nama dia kita sebut OSK. Oscilloscope sinar katok. Okay, oscilloscope sinar katot. Oh, nama sangat panjang. Kenapa kita sebut dia nama ni? Apa maksud katot? Katot maksudnya negatif, okay? Tapi sini kita tak kisah, kita ingat nama saja. Okay? So, apa semua gandaan Y, pesongan Y, X ni, kita tak kisah. Yang kita kisah hanya ini. Dia punya screen. Okay? Kita punya screen. Sebab AC dengan DC, dekat screen dia, bentuk graf dia tak sama. Itu saja. Yang lain kawalan semua ni kita tak kisah. Okay. Sebab ini kita belajar dalam tingkatan 5 dalam fizik. Okay. Tapi dalam sains kita tak belajar. Okay. Jom kita masuk arus elektrik. Oh, ini arus terus Okay. Kita tengok perbezaan dia. Okay. Apa maksud arus terus? Okay. Arus terus maksudnya arus elektrik yang mengalir dalam satu arah saja. Sebab itulah kamu tengok bateri, dia ada satu positif, dia ada satu negatif. Okay, dia lalu mentol. Okay, dia akan alih dari positif ke negatif. Itu saja. Satu arah sahaja. Tapi untuk arus ulang alik, okay, biasanya kita lukis macam ni. Okay, dia lalu mentol. Dia akan jalan dua arah. Pergi balik, pergi balik, pergi balik. So, arus elektrik yang mengalir dalam arah sentiasa menterbalikkan. Okay, terbalik. Okay, dia akan ulang alik. Okay, pergi datang, pergi datang. Okay, so kita tengok graf dia. Kalau kita pakai OSK tadi, okay, OSK tadi, kalau kita sambung pada bateri, kita akan nampak graf macam ni. Nampak satu line saja. Okay, satu bergarisan saja. Okay, kenapa? Okay, katakan bateri kamu hasilkan 5 volt, dia akan kekal 5 volt. 5 volt sampai dia kosong, sampai dia habis. Okay, 5 volt. Okay, sebab itu dia tak bunuh kamu sebab dia sangat lemah. Okay, tapi untuk arus ulang alik, nampak sini. Okay, katakan kamu punya bekalan elektrik dekat rumah. Okay, biasanya bekalan elektrik dekat rumah berapa? 240 volt. Ini kan kamu boleh mati. Okay, so nampak graf dia macam ni? Sebab kenapa? Macam saya kata tadi, dia ulang alik, ulang alik. So dia akan pergi 240, lepas tu dia akan jatuh pergi negatif 240. Okay, dia bukan negatif tapi dia lawan arah. So pergi
240 balik 240, pergi balik, pergi balik, pergi balik. Itulah arus ulang-alik. Okey. So kita boleh guna OSK tadi, osiloskop sinar katok tadi. Okey, so perbezaan dia, aliran elektron satu arah ini ulang-alik. Okey, kesan magnet. Okey. Dekat tingkatan 2 kita sudah belajar kesan magnet. Okey, genggaman tangan ni, betul genggaman tangan. Okey. So sebab untuk DC ni dia tetap, so magnet juga tetap sebab satu arah, so dia tetap. Tapi untuk ulang-alik, okey, untuk AC sebab dia ulang-alik, magnet juga dia akan ikut, dia akan ubah. Okey, so perubahan voltan ni tidak boleh, ni boleh. Okey, kapasitor ni apa? Kapasitor ni benda untuk simpan elektrik. Okey, simpan cas elektrik. Macam kamu punya power bank. Okey, so ni tidak boleh disimpan, ni boleh disimpan. Okey, sumber. Biasanya dia DC ni dia dekat sumber lemah macam bateri, sel suria, penjanaan arus terus, dinamo. Okey, tapi sumber untuk AC biasanya penjana arus ulang-alik macam kita punya stesen jana kuasa. Okey, kita guna AC sebab AC dia lebih kuat, dia lebih sesuai untuk dihantar ke jarak jauh. Okey, sebab dia kuat. Tapi DC ni kita tak boleh hantar dia jauh sebab dia akan hilang. Ini kita tak kisah. Okay, so contoh lampu solo, okay, torchlight, okay, kalkulator, kereta mainan. Tapi untuk AC dia lebih kuat. Okay, pengering rambut, penghawa dingin, kita punya aircon. Okay, kita pakai AC. Okay, so contoh inovasi ni kita tak kisah, baca-baca sendiri. Okay, ni tak penting. Okay, kita masuk transformer. Okay, mungkin kamu sedang tanya, cikgu buat apa kita nak belajar AC dengan DC? Ini sebab dia. Okay, transformer. Okay, ini bukan transformer yang lawan-lawan robot tu Okay, ini untuk elektrik. Okay, transformer ni fungsi ni apa? Okay, cuba bayangkan. Sekarang saya ada satu laptop. Okay, ni laptop Okay, sekarang saya ada satu plug dekat dinding. Okay, 3 lubang kan? Okay, so plug ni dia akan bagi kamu 240 volt. Sedangkan kamu punya laptop hanya perlukan kalau tak salah 9 volt. Okay, kalau saya terus sambung 240 ke 9, laptop kamu akan bakar. Okay, akan letup, akan bakar, akan keluar asap. Okay, akan bakar. Okay, so itu sebabnya bila kamu pakai laptop, kamu ada satu charger kan? Okay, kamu letak palam tu dekat sini, dia ada satu charger. Lepas tu dekat tengah charger tu dia ada satu kotak hitam. Okay, hitam ke putih tak kisahlah. Okay, dia ada satu kotak. Okay, dalam kotak tu ada apa? Itulah apa yang kita belajar hari ini. Okay, kotak dalam tu dia ada transformer. Transformer dia akan tukar voltan 240 ke 9. Okay, sama dengan fungsi kamu punya charger. Okay, phone charger. Okay, charger tu dia akan tukar 240 ke 5 volt. Sebab biasanya phone kita, cell phone kita pakai 5 volt. Okay, so fungsi transformer dia macam ni. Okay, ini salah satu daripada satu jenis transformer. Transformer dia tak seharusnya turunkan voltan, dia juga boleh naikkan voltan. Okay, janji transformer ni dia digunakan untuk transform voltan. Dia sama ada dia untuk naikkan atau untuk turunkan voltan. Okey, faham? Okey, kita bincang balik topik tadi. Kenapa kita belajar AC dengan DC? Transformer hanya boleh berfungsi dengan AC sahaja. Kalau kita guna DC dengan transformer, dia tak guna. Sebab itulah kalau kamu sambung bateri DC kan, kamu sambung bateri dekat transformer, dia tidak akan berfungsi. Okay, dia tidak akan berfungsi. Okay, so kita tengok point dia. Transformer merupakan alat pengubah voltan bagi arus ulang-alik. Okay, ini VAU. Okay, maksudnya ulang-alik lah. Okay, AU, ulang-alik, AUA lah. Okay, ulang-alik. Okay, transformer ringkas terdiri daripada satu teras besi. Okay, ini dekat peperiksaan dia suka sangat tanya. Okay, apa
yang transformer diperbuatkan. Okay? Transformer diperbuat daripada teras besi lembut berlamina. Okay? Teras besi lembut berlamina. Okay? 4 perkataan ini sangat-sangat penting. Okay? Apa maksud dia? Okay? Besi lembut maksudnya besi tulen. Okay? Bukan tulen, dia ada campur sedikit, tapi kebanyakan dia besi. Okay? Besi tulen. Okay? Teras besi. Apa maksud berlamina? Okay? Berlamina maksudnya dia bukan guna satu ketul besi, dia guna satu keping. Okay? Dia guna satu keping, lepas tu dia letak penebat. Okay? Penebat macam kayu ke plastik ke, lepas tu dia letak besi lagi. Okay? Besi, kayu, besi, kayu, besi, kayu, besi, kayu. So dia ada banyak keping besi, bukan satu ketul besar besi. Okay? So maksud dia inilah berlamina. Okay, mungkin kamu tanya, kenapa cikgu ni nak leceh-leceh, kenapa tak pakai terus saja satu ketul? Sebab kenapa? Kalau kita pakai satu keping, dia lebih berefisien. Okay, dia tidak akan hasilkan banyak haba sampai dia bakar. Sebab kenapa? Ini saya tak terangkan. Okay, kamu cuma kena tahu dia pakai besi berlamina sebab dia lebih efisien. Okay, dia tak akan keluar banyak haba. Dia akan lebih efisien. Okay, efisien maksudnya banyak tenaga dia tak hilang. Okay, dia akan gunakan tenaga. Okay, maksud dia efisien. Okay, yang dililit oleh dua gegelung dawai bertebat, iaitu gegelung primer dan gegelung sekunder. Ini sangat penting. Okay, gegelung primer dengan sekunder. Okay, transformer bentuk dia macam ni. Okay, satu kita letak pergi dalam, kita sebut input. Okay, kita sebut input, dan dia akan keluarkan, kita sebut output. Okay, tapi kita tak guna input dengan output, kita guna primer dengan sekunder. Macam kamu punya pendidikan seni, okay, input ni primer, okay, output ni sekunder. Okay, kita tengok balik charger laptop tadi. Okay, dari plug ke itu kotak hitam, ini primer. Dari kotak hitam ke kamu punya laptop, ini sekunder. Okay, input, output. Okay, senang. Okay, so sini ada kita soal label lah. Okay, gegelung primer, gegelung sekunder. Nampak sini bekalan AU, ulang alik. Kalau DC, dia tidak akan berfungsi. Ingat. Sangat-sangat penting. Okay. Okay, so sini ada dua jenis transformer. Okay. Rasanya kamu baca nama, kamu pun sudah tahu fungsi dia. Transformer injak naik dengan transformer injak turun. Naik maksudnya saya akan naikkan voltan. Turun maksudnya saya turunkan voltan. Okay. Tadi laptop, cuba teka. Laptop kita guna jenis mana? Kita guna jenis injak turun. Sebab dia turun dari 240 ke 9. Okay. 240 ke 9. Kita turun. Okay. Bila kita guna naik, naik kita jarang guna. Okay. Kecuali dalam stesen jalan kuasa. Okay. Ada tapi jarang. Okay. So kita tengok injak naik. Okay. Beza dia. Okay. Macam mana kita tahu dia naik ke dia turun? Sangat senang. Kita tengok lilitan dia. Okay. Berapa lilit dia. Berapa kali kita lilit dawai tu. Okay. Kita tengok primer sini. Okay. Sini berapa lilitan? Ada 3. Sini 1, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini ada 7. Nak nampak? 3 jadi 7. Maksudnya dia naik. Okay, sini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 sini 1, 2, 3, 3. 7 jadi 3, dia injak turun. Okay, 3 jadi 7 naik. So sangat senang. Guna mata saja tengok kita sudah tahu dia naik ke turun. Okay, so simbol dia tengok sendiri. Okay, biasanya kita tak lukis simbol. Okay, ada lukis pun soalan dia ada bagi. Okay, so kita tengok voltan. Okay, voltan primer. Okay, voltan primer yang kita masuk tu, yang merentasi gegelung primer adalah lebih rendah daripada sekunder. Maksudnya sekunder yang keluar lebih tinggi sebab saya naik. Okay, saya naik. Okay, yang merentasi gegelung sekunder. Okay, untuk turun pula dia songsang. Okay, primer lebih tinggi daripada sekunder. Maksudnya yang keluar lebih rendah sebab kita turun. Macam laptop tadi 240 sampai 9. Okay, dia turun. Okay, jangan keliru Okay, so bilangan lilitan. Okay, konsep ni sama. Okay, 3 jadi 7. Jadi banyak maksudnya naik. Okay, bilangan lilitan pada primer lebih kurang daripada sekunder. Okay,
bilangan lilitan pada primer banyak daripada sekunder. Okey. So, fungsi satu untuk menaikkan voltan sebab injak naik, untuk injak turun, kita untuk turunkan, untuk kurangkan voltan. Okey. Sangat common sense sebenarnya. Okey, tak payah nak fikir-fikir. Okey, cuma saya takut kamu keliru saja. Okey, sangat senang. Okey, contoh bila kita guna injak naik, okey, dalam ketuhar, gelombang mikro, okey, microwave oven, okey, mesin basuh, peti sejuk, televisyen. Nah, nampak sini semua benda ni dia pakai voltan tinggi. Okay. Macam microwave ni, microwave dia guna voltan sangat tinggi sebab dia nak panaskan makanan. Tapi untuk injak turun, untuk aplikasi yang lebih kecil, okay, macam pengecas telefon bimbit, kamu punya smartphone charger, okay, pengecas komputer riba, kamu punya laptop charger tadi, okay, kamu punya pengecas tablet, okay, biasanya benda-benda kecil, okay, macam lampu pun pakai injak turun, okay, printer pun injak turun, okay, banyak sebenarnya sebab kipas okay, pun guna injak turun, okay, sebenarnya 90% perkakas dalam rumah kamu dia pakai injak turun, okay. Okey, persamaan transformer. Ini kita punya fokus hari ini yang paling penting ni. Okey, ini sila ingat. Okey, VP VS. Okey, VP bagi VS sama dengan NP bagi NS. Okey, VP ni apa? VP ni voltan input atau voltan primer. Okey, sebab VP voltan primer. VS ni voltan sekunder. Okey, voltan sekunder. NP ni, N maksudnya bilangan. Okay, bilangan berapa lilitan tadi. 3, 7 tu. Okay, berapa kali saya lilit. Okay, so NP ni, P ni maksud primer. So, bilangan lilitan primer. NS ni, bilangan lilitan sekunder. Okay, sangat-sangat senang. Biasanya dekat peperiksaan, dia akan bagi formula ni. Dia akan bagi persamaan ni. Okay, tapi kalau nak elakkan, dia tak bagi. Okay, ingatkan sajalah. Okay, ni sangat senang. Okay, macam mana kita nak pakai ni? Kita tengok soalan. Okay. Matematik ni tak ada nak hafal. Kita kena tengok soalan, kita kena fahamkan. Okay, gegelung primer dan gegelung sekunder masing-masing mempunyai 600 dan 1800 bilangan lilitan. Okay, untuk saya, okay, ini tabiat saya. Bila saya buat soalan matematik, saya suka labelkan nombor dulu supaya saya tak keliru. Okay, untuk 600 ni, gegelung lilitan primer maksudnya NP. Okay, NP. 1800 ni NS. Sebab primer 600. Tadi dia sudah kata sekunder 1800. Okay, so gegelung primer disambungkan ke bekalan 230. Maksud dia masuk input 230. Maksudnya ni VP. Okay, primer, dia masuk primer. So, apakah voltan output? Maksudnya VS berapa? Saya suka label. Maksudnya, sekarang saya ada NP, saya ada NS, saya ada VP. VS saya tak tahu. Saya kena hitungkan VS. So, janji kamu label, kamu takkan keliru. Okay, jangan buat pandai. Ni senang, saya tak payah label. Okay, saya sudah buat matematik panjang 20-30 tahun. Okay, saya masih labelkan angka saya. Okay, setiap angka, okay, saya label. Okay, tak kisah supaya saya tak keliru. Okay, VP, okay, kita masukkan dalam formula VP 230. VS ni saya nak tahu. Okay, NP berapa? NP 600. Okay, NS 1800. Okay, yang kita kena buat sekarang matematik ringkas. Okay, ni 1, ni 3. Okay, so pindah-pindah. 230 darab 3 sama dengan VS. So VS berapa? VS ni 690 volt. Okay, jangan lupa label bukan label. Jangan lupa unit Kalau unit tak tulis, mungkin kamu dapat salah. Okay, sangat penting. Okay, harap boleh faham. Okay, kita cuba satu lagi soalan. Okay, ni contoh Okay, transformer perlu mengurangkan voltan bekalan kuasa 240 ke 60. Okay, nampak? Dia masuk 240, dia keluar 60. Maksudnya ini VP.
P, primer, masuk. Ini V, S, sekunder, keluar. Okay, ni bukan N sebab N tu nombor lilitan. Bukan. Saya nak vote. Sekarang dia bagi votan. Okay. Jika bilangan gegolong utama maksudnya primer lah. Okay. Sebenarnya dia harus tulis primer. Okay, primer ni 500, maksudnya ni N, P. Hitungkan bilangan lilitan sekunder. Maksudnya dia nak N, S. Okay, N, S berapa dia tak tahu. Lepas tu kita masukkan ke dalam formula. Okay, VP ni 240 bahagi 60 sama dengan NP 500 bagi NS tak tahu. Okay, ini kita ringkaskan 1, 4. Okay, so kita bagi kita pindah-pindah. Okay, pindah ni bukan pasal saya kamu kena check dengan kamu punya cikgu maths. Okay, so NS sama dengan 500 bagi 4. Kamu akan dapat 125 lilitan. Ni kalau tak payah tulis pun tak apa sebab 125 ni bilangan lilitan. Okay, ni tak payah tulis unit pun tak apa. Okay, harap boleh faham Ni kalau tanya dalam soalan ni markah free ni. Okay, kira-kira saja ni tak adalah apa macam kamu punya matematik kena kira apa sudut darjah ke apa. Tak ada, ni ringkas saja. Okay. Okay, so hari ini kita sampai sini. Okay, untuk minggu depan kita akan kaji tentang TNB. Macam mana dia pindahkan elektrik dari stesen jana kuasa sampai ke kamu punya rumah. Okay, jom kita masuk latihan. Okay, kita masuk latihan. Okey, kita masuk 10. Okey, gambar raja berikut menunjukkan dua bentuk graf. Boleh cam graf ni apa? Ini DC, terus ini AC ulang-alik. Okey, apakah dimaksud dengan arus terus? Okey, arus yang gerak dalam berapa arah? Satu arah sahaja. Okey, ulang-alik. Okey, arus yang gerak secara terbalik atau ulang-alik. Atau dua arah pun boleh, sama. Jenis ni terus, ni ulang-alik. B, berikan sumber elektrik. Siapa bagi P? Ni boleh kata bateri. Atau sel solar. Sama sel suria. AC ni penjana. Penjana arus ulang-alik. Berikan dua perbezaan. Perbezaan ni apa? P ni satu arah. Q ni dua arah atau berbalik. Lagi apa? P ni medan magnet kekal. Q ni medan magnet berubah. Banyak tu pergi apa ni, tengok tadi saya punya jadual. Ada banyak. Dia nak dua saja. Terdapat dua jenis arus elektrik iaitu arus terus dan arus ulang-alik. Tandakan pada ruangan betul. Arus mengalir dalam satu arah. Ni siapa? Ni terus. Ini bukan selang-seli ni ulang-alik. Maaf. Paparan skrin CRO. CRO ni apa? Ni OSK lah. Ni apa? Ulang-alik ni. Sumber tenaga. Siapa hasil terus? Kita punya sel suria. Sel solar dengan kita punya bateri. Ini angin kita guna ulang-alik. So, ini OSK. Apa ni bentuk tak sama? Ni jenis yang lebih canggih sikit. Skrin dia lebih besar. So, yang tadi tu biasanya kamu akan jumpa dalam amal sekolah. Lakarkan gelombang yang hasilkan oleh ulang-alik. So satu pergi balik. Sila kena atur jangan suka hati lukis Namakan peranti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Maksud ni benda ni nama dia apa? Osiloskop, sinar, katon.
Okay, jangan tulis OSK ni tu short form biasanya dia tak terima. Okay, sila bagi nama penuh. Okay, apakah sifat arus elektrik dikaji menggunakan peranti ni? Apa sifat benda ni? Okay, dia berbalik. Okay, atau dua arah. Okay, apa lagi? Medan magnet. Okay, berubah. Okay, senang saja. Okay. Oh, okay. Gambar 1 dan 2 menunjukkan dua jejak dipaparkan dalam skrin peranti ini. Namakan jenis arus elektrik. Okay. Mungkin kamu tanya, cikgu apa ni? Okay. Saya ada belajar ni, tapi ini saya tak pernah tengok. Okay. Ni dia sebenarnya dia senang saja. Okay. Ingat tadi kita punya OSK tu ada banyak setting. Untuk dapatkan gambar nombor 1, dia tutupkan paksi X. Dia tutup paksi X. Maksudnya paksi X dia tak nak, dia akan tutup. Jadi satu line. Okay, itu maksud dia. Okay, so ini sama dengan ini. Cuma dia dalam gambar 1 dia tutupkan paksi X saja. Okay, kalau dia buka paksi X, dia akan tarik panjang. So dia kamu akan nampak ni. Okay, so untuk ni dia tutup paksi X. Okay, tak faham tak apa. Biasanya dia tak akan bagi ni dalam peperiksaan. Okay, jenis arus elektrik ni ulang alik. Okay, ni mesti boleh cam lah kan. Okay, nombor 2 ni mesti terus. Okay, kalau satu terus, mesti satu lagi ulang alik. Okay, so gariskan jawapan betul. Okay, transformer hanya berfungsi dengan arus ulang alik. Okay, terus tidak fungsi dalam transformer injak turun. Jumlah lilitan pada gegolong prima adalah apa? Okay, sekarang dia turun. Okay, maksudnya prima dia lebih. Okay, prima lebih, sekunda kurang. So dia akan turun. Okay, so C, injak transformer apa untuk nampak sini K Okay, tak kisahlah 225 sampai 250. Ini naik. Transformer apa dipasangkan di radio. Radio dia guna arus sedikit saja. So ni injak turun. Okay, labelkan. Ini benar apa? 4 perkataan tu. Okay, teras, besi, lembut, berlamina. Okay, berlamina, ingat apa maksud dia? Ya, satu keping. Dia macam sandwich. Okay, so ini gegelung prima, ini gegelung sekunda. Okay, apakah transformer? Okay, alat digunakan untuk mengubah voltan. Okay, nilai voltan. Okay, atau boleh katakan untuk menurunkan atau menambahkan, menaikkan nilai voltan. Okay, sama, maksud sama. Okay, satu contoh alat elektrik menggunakan jenis transformer. Okay, siapa guna naik? Okay, ketuha, gelombang mikro. Okay, turun siapa? Radio. Okay, mengapa teras besi berlamina digunakan transformer untuk meningkatkan? Okay, apa perkataan saya bagi tadi? Efficient. Okay, efficient. Okay, kadar efficient transformer. Okay, sekiranya bilang ni soalan kira lagi. Okay, bilangan pada gegolong prima adalah 100. Okay, maksudnya ni N P. Okay, prima, lilitan prima. Okay, pada gegolong sekunda adalah 20. Ini N S. Hitungkan nilai sekunda. Maksudnya sekunda kita nak cari. Sekiranya prima adalah 10. Ini V S. Okay, so kita kalau kamu tak ingat persamaan dia, tulislah. Okay, VS VP sama dengan NP NS. Okay, so VP ni berapa? Ni VP. Maaf. Okay, so VP ni 10, VS tak bagi. Okay, NP 100, NS 20. Okay, rasanya VS kamu akan dapat 2. Okay, senang. 2 ya. Ini 2. Okay, 2 volt. Unit jangan lupa. Okay, 2 jenis transformer.
Okay, kena pasti jenis transformer. Okay, ni sini kurang, sini lebih. Maksudnya ini injak, naik. Sini banyak, sini kurang. Ini injak, turun. Okay, bandingkan transformer P dan Q. Okay. Bagi satu persamaan dulu. Okay, kedua-dua menggunakan arus ulang alik. Okay, mesti arus ulang alik terus tak boleh pakai. Okey, apa lagi persamaan? Perbezaan tu tak banyak. Okey, perbezaan adalah. Okey, kita boleh kata untuk P, okey, NS lebih banyak daripada NP. Okey, dalam peperiksaan jangan tulis macam ni Saya bagi short form saja. Okey, maksudnya lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer. Okey, tapi untuk Q, lilitan untuk sekunder lebih kurang daripada primer. Okey. Lagi voltan pun boleh cakap. Okay, P voltan sekunder lebih tinggi daripada primer. Untuk Q voltan sekunder lebih rendah daripada primer. Okay, sila tulis ayat lengkap Jangan bagi short form. Jangan sesekali bagi short form. Okay, itu tabiat yang sangat tak baik. Okay, tapi ini untuk bagi kamu senang nak ulang kaji. Okay, kelak nanti. Okay, sebab itulah saya tulis dalam short form. Okay, jimat masa. Okay, raja di bawah menunjukkan transformer bilangan lilitan gegolong primer dan sekunder 2 dan 125. Okay, maksudnya ini N, P, ini N, S. Okay, formula dia pun dah bagi. Ini apa? Ini VP. VS tak bagi. Okay, so kita kira. So, NP ni 2, NS 125, VP 240, VS tak bagi. Okay, kamu kiralah sendiri. Okay, so D apakah nisbah? Okay, nisbah ni tulis sendiri. Okay, apa maksud nisbah? Okay, kalau saya punya sekunder adalah 480, saya punya primer 240. Contoh okay, contoh. Kalau saya punya sekunder 480, primer 240. Nisbah dia apa? Okay, nisbah dia 480 bagi 240, maksudnya 2, 1. Okay, ini matematik. Kalau nisbah tu tak faham, jangan cari saya, cari kamu punya cikgu maths. Okey, rada seperti rada di bawah mengkaji fungsi transformer. Okey. So, ini injak, turun. Okey. So, namakan transformer. Okey, transformer injak, turun. Okey, label gegolong primer dan sekunder. Primer dekat mana? Sini, primer. Ini sekunder. Okey, macam mana saya tahu? Sini nampak dia tulis output. Output maksudnya sekunder. Okey, sama maksud. Okey, ramakan nilai voltan output sekiranya voltan dibekalkan adalah 10. Okey, 10 ini adalah VP. VP. Okey, sekarang dia nak output maksudnya VS. Okey, so dia tak bagi lilitan. Macam mana? Tak apa, kita kira saja. Okey, berapa sini? 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2, 3. Maksudnya ni NP. 3 ni N, S. So kira sendirilah. Okey, so VP 10 bagi VS tak bagi. Okey, sama dengan 5 bagi 3. Okey, so rasanya VS kamu akan dapat 6. Okey, dari 10 dia jadi 6. Maksudnya injak turun. Okey, kumpulan pelajar tersebut ingin mendapatkan voltan output lebih besar. Pengubahsuaian apa yang harus dilakukan? Maksudnya macam mana saya nak ubah suai supaya saya dapatkan voltan lebih tinggi. Okey, nombor 1, okey, tambahkan bilangan lilitan dawai sekunder. Okey, saya tambah yang dekat output sana. Apa lagi saya boleh meningkatkan
Okey, votan input. Okey, atau votan primer. Okey, kalau primer besar, sekunda besar lah. Okey, banyak cara saya boleh guna. Okey, atau boleh kata saya turunkan bilangan lilitan dawai sekunda primer. Okey, sama juga. Saya kurang yang primer punya, saya tambah yang sekunda punya. Okey, sama maksud. Okey, sekumpulan pelajar lain menyusun radas menggunakan kaedah berbeza. Okey, kumpulan itu mendapati bahawa voltmeter tidak mencatatkan bacaan output. Terangkan. Okey, salah apa sini? Saya kata tadi, transformer mesti gunakan arus ulang alik. Sini dia guna bateri. Bateri ni arus terus. Itu sebabnya transformer dia tak berfungsi. Okey, bateri digunakan. Okey, bateri adalah arus terus. Okey, transformer memerlukan arus ulang alik. Okey. Ni kira punya sama. Okey, 60 ni apa? Ni NP. 120 ni NS. Bekalan 10 ni VP. Output ni VS. Okey, kira sendirilah. Okay, 60 bagi 120 sama dengan 10 bagi VS. Okey, so kamu akan dapat 20. Okey, so untuk ini kita akan sambung minggu depan. Okey, sekian dari saya untuk minggu ini. Harap kamu dapat belajar sesuatu yang berguna untuk video kali ini. Okey, kita akan jumpa minggu depan. Harap semua sihat. Okey, tengok video ini beberapa kali kalau tak faham. Okey, jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.